Alhamdulillah. Untuk segmen Ilit Rohani ini kita akan membincangkan mengenai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafar bersama Dr. Hajah Masriati binti Haji Yahya. Dan untuk hari ini kita akan bersama beliau secara phone in. Sudah berada di hujung talian Yang Mulia Doktor. Terus saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Dr. Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita diberi kesempatan untuk bersama di pagi Jumaat ini ya. Apa kabarnya Dr. Hajah? Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, kami sihat-sihat sahaja juga di sini. Mengharapkan Dr. Hajah sihat juga bersama dengan ahli keluarga di rumah ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Dr. Hajah, terima kasih di atas waktunya pagi ini ya dalam segmen Ilit Rohani. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, itu topik yang kami bawakan ataupun Dr. Hajah bawakan untuk hari ini, betul ya? Ya. Dan memulakan segmen Ilit Rohani kita mungkin balik-balik sudah tadi bilang sebenarnya Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur ini. Tetapi mungkin ada yang masih belum memahami akan maksud ya daripada Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu secara terperinci. Mungkin Dr. Hajah boleh menerangkan kepada kita semua. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar dan penonton di mana jua segmen ini dapat diikuti, semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah jua. Dan insyaAllah segmen Ilit Rohani kali ini akan membincangkan mengenai satu topik biasa disebut tapi mungkin ada orang yang mungkin kurang jelas di kita tentang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Baik, saya akan kupas sedikit mengenai dengan maksud Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur ia adalah daripada surah Saba, surah yang ke-34 merujuk kepada ayat 15 dan surah ini berada dalam juzuk yang ke-22. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Terjemahannya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kamu rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, tenteram, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kalau kami merujuk kepada ayat ini, di sana ada terdapat perkataan ataupun kalimah Baldatun Thayyibatun. Baldatun Thayyibatun, baldah, negara. Thayyibah, baik, negara yang baik. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini tadi, Al-Quran ia dalam menggambarkan kesuksesan ataupun keberjayaan sebuah negara itu, ia akan memberikan satu nama ataupun yang dia dijulang dengan sebagai Baldatun Thayyibatun, itu sebagai sebuah negeri yang baik ataupun tenteram di dalamnya. Baik, di sini adalah merujuk kepada penduduk Sabah yang telah pun diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi keduniaan. Dan diorang mendapat kelebihan ini atas sebab diorang ni apabila diorang ni adalah orangnya sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa melakukan ketaatan. Jadi Baldatun Thayyibatun adalah dirujuk kepada sebuah tempat di Yaman yang bernama Sabah. Itu ceritanya. Okey. Baik, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur ini merujuk ulama tafsir yang menterjemahkan ataupun yang memberi maksud Baldatun Thayyibatun itu. Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan Baldatun Thayyibatun itu adalah merujuk
kota Sana'a yang berada di negeri Yaman. Ada juga mufassir yang lainnya merujuk kepada nama tempat Ma'rib. Ma'rib ini adalah tempat sebuah sebuah kabilah yang tinggal di sana. Jadi Ma'rib ini adalah cukup terkenal semenanjung negeri Yaman. Jadi apapun sebenarnya keutamaan negeri Sabah ini, ia merupakan sebuah negeri yang subur dan makmur. Jadi merujuk kepada hal keadaan negeri ini, kesuburannya tu macam mana. Baik, Al-Quran menggambarkan ataupun digambarkan ataupun diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh para mufassir memberikan gambaran bahwasanya kesuburan tanah di Sabah tu, okey, sehinggakan terdapat di kiri kanannya tu buah-buahan, kebun buah-buahan yang menghijau, yang luas dipandang mata, di mana buahnya sangat lebat, enak dan lazat. Sehingga kan kalau orang yang berjalan di kiri kanan jalan itu, tidak akan pernah merasa lapar, tidak akan pernah merasa penat dan lelah. Sebab orang boleh saja makan buah-buahan yang ada di sepanjang jalan itu. Jadi sehingga kan ke tahap begitulah gambaran yang diberikan tentang kemewahannya negeri Sabah itu dengan 2 buah kebun yang disebutkan dalam ayat tadi. Selain daripada itu, kesuburan tanah buah-buahan tadi itu ataupun tanah kebun tadi itu juga dibantu oleh empangan air yang disediakan ataupun yang terdapat di Sabah itu, di negeri Sabah. Jadi di sana terdapat satu empangan air yang cukup besar. Bayangkan saja empangan air itu boleh menampung 3 tahun musim kemarau. Bayangkan. Jadi di sana kita nampak satu gambaran bahwasanya negeri itu adalah sangat mewah. Sangat mewah dengan airnya sehingga tanah cukup subur. Macam tu. Jadi dalam hal ini ulama tafsir juga ada menyebutkan bahwasanya kemewahan ataupun kemewahan dan yang dimiliki oleh Sabah itu adalah sebenarnya merujuk kepada satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum Sabah. Kenapa diberikan? Kerana sifat mereka itu adalah yang sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, kawasan ataupun negeri Sabah ini juga dirujuk juga sebagai satu tempat yang di dalamnya tu kalau kita berada di sana kita ni akan merasa takut, kita ni akan merasa khawatir. Kerana apa? Penduduk Sabah tidak pernah melihat, tidak pernah ada hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kalajengking, ular dan sebagainya. Tidak ada. Jadi barang siapa yang lalu ataupun berada masuk ke kawasan itu, binatang-binatang itu pulang akan mati. Macam itu. Itulah yang diceritakan oleh para mufassir tentang hebatnya Baldatun Thayyibatun daripada sudut negeri Sabah itu sendiri. Ya, Jadi, Dr. Haja. ya. Perkongsian dan juga pengenalan mengenai Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafar. Mungkin boleh Dr. Haja kongsikan ya Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafar dalam konteks negara zikir. Baik, sebenarnya merujuk juga kita ni punya Titah ke Bawah Duli yang Maha Mulia sempena Hari Raya Aidil Adha pada tahun 2007 okey. Disember 2007 di mana di sana disebutkan beta insya-Allah akan terus berazam untuk menjadikan Brunei sebagai sebuah negara zikir yang sentiasa mengagungkan Allah supaya kita selalu berada dalam perhatian dan pemeliharaannya sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, tafsirnya, kamu ingatlah aku, nescaya aku mengingati kamu pula. Jadi dalam konteks negara zikir dengan cerita tadi tu, dengan cerita negara penduduk yang tinggal di Sabah di yang mana tu, artinya negara zikir itu kita ni membentuk, kita ni punya aspirasi untuk negara zikir adalah membentuk masyarakat kita ni untuk menjadi orang yang berilmu, beriman dan bertakwa. Jadi itu adalah kunci untuk kita ni menerajui negara kita ni ke arah Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Andai kata kita ni tidak dapat memenuhi
sifat sebagai orang yang beriman, sifat sebagai orang yang bertakwa, maka mungkin saja matlamat kita ni ke arah baldatun thayyibatun itu mungkin kurang dapat dicapai, sebab baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu penduduknya adalah penduduk yang sentiasa taat pada perintah Allah, dan dari segi akhlak mereka orangnya adalah tidak pernah berbohong dan tidak pernah melakukan penipuan. Kedudukan penduduk penduduk Sabak pada waktu itu. Akan tetapi merujuk ayat selepas ayat yang ke-15 itu, pada hari ini baldatun thayyibatun yang dirujuk kepada penduduk Sabah itu hanya tinggal nama saja. Kerana apa? Di dalam Quran pun telah disebutkan negara itu, penduduk sana itu mula mengingkari dan kurang mensyukuri nikmat Allah Taala, dan akhirnya nikmat kemewahan yang disebutkan tadi sebagai yang diberikan gambaran dengan kebun buah-buahan, air yang melimpah ruah, kesuburan tanah, akhirnya ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya negara itu menjadi kering kontang. Okey, jadi agak hancurlah kedudukan negeri itu, macam kurang seperti yang kita ni fahami pada awalnya macam tu. Jadi melihat kepada latar belakang Sabah itu, maka dalam konsep negara zikir kita ni hendaklah jua mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada penduduk Sabah. Okay. Dalam hal ini negara zikir adalah untuk membawa masyarakat kita ini untuk menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita ini beriman dan bertakwa, kita ini akan dapat melihara kesejahteraan, keamanan di dalam negeri kita ini sendiri, dengan syarat kita ni tidak pernah kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya ialah kita ni sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Itulah tadi sempat kita ni dengarkan bersama, ya. Menurut konteks menurut ulama tafsir, ya. Berkenaan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maksud di sebaliknya. Dan tadi doktor, ya, ada menyentuh berkenaan dengan negara zikir, ya, negara kita ni Brunei Darussalam. Jadi konteks negara zikir menerusi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, ya, yang mana telah dikongsikan oleh Dr. Haja Masriati tadi, ya, yang mana agar kita ni sentiasa menjaga kesejahteraan kita ni dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita ni. Betul sekali. Kalau kita ni indah bersyukur, boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik nikmat tersebut, ya, seperti yang diceritakan tadi, bagaimana empangan air yang sebenarnya boleh menampung 3 tahun kemarau. Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat tersebut, menjadikan negara tersebut kering kontang, ya. Jadi apa yang dapat disimpulkan ni Puan Hajah menerusi segmen Elit Rohani untuk edisinya pada hari ini? Baik, dalam konteks negara zikir, negara kita ni alhamdulillah berada dalam keadaan yang aman, sejahtera jiwa. Jadi sebagai satu kesimpulannya ialah keamanan dan kemakmuran yang kita miliki ini adalah sebenarnya kurniaan nikmat dan limpahan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala jua yang perlu kita syukuri dan hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara sempurna melalui amalan zikrullah. Amalan zikrullah iaitu mengingat dan menyebut nama Allah, dan juga sentiasa melakukan amalan soleh. Dalam konteks negara zikir, tentunya dua-dua ini perlu ditunaikan dengan baik dan sempurna, kerana ianya akan memberi kesan kepada nilai kualiti iman dan takwa yang akan menjadi indikasi penting gagasan negara zikir dan ke arah mencapai status negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, ya, itulah apa yang dapat disimpulkan, ya, menerusi topik perbincangan kita pada pagi ini dalam segmen Elit Rohani baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Kalau minggu lepas ni Dr. Hajah, ya, di masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah, ya, telah pun memperkatakan juga ada kesinambungannya ni berkenaan dengan zikrullah menjana negara sejahtera. Sedikit mungkin bagaimana zikrullah ini, ya, mampu menjaga kita, melindungi kita dan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
bagaimana zikrullah itu menjana kesejahteraan. Okey, baik. Kesejahteraan dari segi kerohanian itu ialah kesejahteraan jiwa. Okey, bukan lagi setakat jasmani sahaja, tetapi kita ni memerlukan kesejahteraan jiwa secara dalaman. Di dalam Al-Quran telah pun disebutkan bahawasanya barang siapa yang menyebut nama Allah akan diberikan ketenangan jiwa. Ketenangan akan diberikan, memiliki satu ketenangan jiwa. Jadi benarlah di sana bahasanya barang siapa yang sentiasa melaksanakan ataupun lidahnya sentiasa dibasahi dengan zikrullah, insya-Allah Allah akan berikan sedikit ataupun sedikit ketenangan di dalam jiwanya bagi ia boleh menjalani kehidupannya tanpa ada rasa takut ataupun kurang senang dengan kehidupannya ataupun mungkin merasa satu kepayahan apapun juga cabaran yang dilihatnya. Jadi dengan zikrullah, sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa mengingat Allah, insya-Allah. Mengingat Allah artinya tanpa ada batasan waktu, ruang dan masa. Artinya hati kita itu memang sudah sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala di mana pun kita berada, insya-Allah. Dengan keadaan itu adalah kunci utama yang akan berikan jiwa kita ni tenang, sejahtera. Okay? Jadi kesejahteraan jiwa. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia ya Dr. Hajah Masriati binti Haji Yahya di atas kesediaannya bersama kita pada pagi ini dalam segmen Elite Rohani ya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. InsyaAllah ni Dr. Hajah ada kesempatan kita ni akan bersama lagi di lain kesempatan insyaAllah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.